قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا ولنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم أما بعد Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, di mana seluruh umat Islam dalam keadaan keluar beramai-ramai dalam keadaannya mencari keberkatan dan rahmat Allah di awal pagi. Orang yang keluar awal-awal pagi menghadapkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak ada lain melainkan dia mengharapkan rahmat Allah. Dia harapkan redha Allah. Dia sanggup tinggalkan tilam dia, dia sanggup tinggalkan bantai dia sanggup tinggalkan kesedapan dunia. Antara benda sedap dunia ni adalah tidur. Malam pula hujan, paling syok hari ni tidur. Tapi ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, tuan-tuan perempuan sekalian, boleh main pagi-pagi, boleh lawan dengan hujan malam tu, boleh lawan balik dengan tilam tu, boleh hadir pagi ni adalah satu benda yang cukup besar, dan nilaian itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Bendin suruh saya perkenal diri. Nak kenal apa lah. Saya, tuan-tuan tak pernah tengok saya kot kan? Kamu tak pernah tengok saya kot. Saya ni Ustaz Yusuf Yaakob. Asal memang orang Pulau Pinang. Asal orang Pulau Pinang. Asal orang Dobigat Pulau Pinang. Dan ni berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Bukan JAIP di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang sebagai penolong pengarah bahasa antarabangsa dan juga bahasa Arab di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Di bawah seliaan saya ada bahasa Jepun, ada bahasa Jerman, ada bahasa Perancis, ada bahasa Mandarin dan bahasa Arab sebagai bahasa utama. Jadi SPM semua dalam bahasa Arab semua di bawah seliaan saya. Tuan-tuan, saya bukan orang pejabat agama Jabatan Agama Islam, tapi memang kita khidmat untuk agama. Dan saya sekarang ni pengurusi Masjid Jami' Syekh Yusof Dobigat. Duduklah orang-orang ni nak duduk nak berkawan dengan orang-orang lama-lama ni, kena duduk kat masjid nak kena kawan dengan orang lama-lama. Kita ni tuan-tuan muda-muda baru duduk belajar tak belajar pun dekat 8 tahun dah kat masjid tu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga Allah berikan keberkatan atas pertemuan kita ini insya-Allah. Tak ada kehebatan apa tuan-tuan, masih lagi mencari ilmu, masih lagi mencari semua benda yang masih tak cukup lagi. Saya masih lagi dalam tempoh pembelajaran, tengah duk sambung belajar. Lagi 2 sem habis dah. Insya-Allah tuan-tuan, doa-doa ni sem yang ni sem depan habis dah belajar. Sambung lagi tuan-tuan, mengaji tak pernah habis. Baik, insya-Allah tuan-tuan, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, kita nak sambung balik, kita nak tengok tuan-tuan pada pagi ini apakah pengisian rohani. Kerana apa tuan-tuan? Kerananya ialah kita boleh mengisi, ada 2 unsur dalam diri manusia. Satu unsur fizikal, satu unsur roh. Unsur fizikal yang duduk dekat kita ni, yang saya tengok tadi nasi lemak, mami kita dah pegang nasi lemak tadi tu, orang duk keluar dia bagi nasi lemak. Physically, dalam fizikal manusia, dia perlu ada kekenyangan. Perut kalau lapar, duk geruk-geruk perut, duk sedap? Tak sedap. Dia kena pergi cari makan. Dia kena pergi cari sesuatu nak bagi isi dia punya perut. Dan manusia memang sentiasa mencari pengisian perut kan. Dia sentiasa cari pengisian perut sampai Pulau Pinang digelarkan Food of Paradise, syurga makanan. Ataupun ialah syurga bagi mencekik. Kira kerja cekik tuan. Pergi jumpa mana pun kira nak makan saja. Sampai orang nak masuk Pulau Pinang pun nak cari makanan. Maknanya apa tuan-tuan? Nak mengisi kesedapan perut.
dan mengisi kesedapan tekak ni, agar apa dia rasa sedap tu di mulut ke di perut. Sedap di mulut tuan-tuan, masuk dalam perut sama ya. Dia campur bila barang mahal ke barang murah jadi sama dalam ni. Tuan-tuan makan restoran yang harga sepinggan sampai 300 400, lobster ke 1000 ke. Sepinggan tu tuan-tuan makan dengan roti canai sekeping harga RM1. Masuk dalam perut sama tak sama? Kau dia akan beda mahal murah. Tak tuan-tuan. Dia masuk tu jadi sama je. Dia blend sama je. Dia keluar sekali lagi pun color lebih kurang. Tuan-tuan. Sebab itu physically-nya kita akan mengenyangkan, kita nak kenyangkan perut. Tapi tuan-tuan, ramai orang tak pernah terfikir untuk mengenyangkan yang satu lagi unsur roh. Roh pun kena kenyang juga. Dan kekenyangan roh itu, makanan roh itu adalah intipati daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti ada pengisian rohani. Dan rohani itu terisi dengan zikrullah, rohani terisi dengan tazkirah, rohani akan terisi dengan satu tempat yang mana sentiasa mengangkat nama Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab tuan-tuan? Tuan-tuan duduk di kawasan pantai Jerjak ni, duduk kat pantai Jerjak, main solat dekat masjid, pergi masjid negeri ke, pergi masjid mana ke, tetapi semayang semua tempat. Tapi bila tuan-tuan pergi ke Makkah, masuk ke Makkah, rasa lain. Tuan-tuan duduk kat sini, semayang-semayang segi habis bagi salam, teringat dekat anak kat rumah, teringat kat anak dekat Kuala Lumpur, teringat kat anak kat Perak, teringat kat anak dekat Australia, dekat mana kau, dekat Vietnam kau tengah duduk bertugas kau. Kita teringat kat anak-anak kita, teringat dekat kaum keluarga kita. Beralih-alih tengok ni, Allah teringat. Tuan-tuan, tetapi bila pergi ke Mekah, masuk ke kawasan Tanah Haram ini, dia mula rasa hati, mula rasa seronok, tak ada rasa apa, sayu lain macam. Tadi nak tinggal ke airport, rasa macam tak mau tinggal dah, saja tak mau pergi terus ke Mekah ni. Tapi bila sampai tuan-tuan, dia rasa macam Allahu Akbar. Orang ni nak semayang kita di pantai Jerjak, bukan semua orang boleh main keluar. Azan dah. Tapi tuan-tuan, bila di Mekah, azan belum bunyi lagi, dah hambat turun main ke bawah dah. Dah hambat turun. Apa sebab tuan-tuan? Dalam sedang ataupun tidak, kawasan itu adalah kawasan yang memberikan kekenyangan roh. Roh rasa puas. Sebab tu tuan-tuan, orang yang rasa feel, dia akan cari jalan nak pergi juga. Kita dah main COVID-19, payah nak pergi kan? Tuan-tuan. Tapi nak habaq kata apa? Pengisian roh itu. Bila duduk dalam majlis-majlis sebegini, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Tempat begini dijadikan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Inilah tempat mengenyangkan roh. Inilah tempat dia tuan-tuan. Kemudian yang pula malaikat turun, wa yatiru bi janahihi, dia mengembangkan sayap-sayapnya ke atas tempat yang ada cahaya-cahaya raudhah ini. Malaikat tengok tempat ni ada cahaya raudhah, dia turun mai, dia yatiru bi janahihi, dia kembangkan sayap dia. Allah Ta'ala menandakan apa? Menandakan bahawa rahmat Allah turun bersama dengan kita tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita nak tengok tuan-tuan, apakah itu mujahadah. Saya nak bawa pagi ni tentang bab mujahadah. Sebab apa tuan-tuan? Orang Islam dia wajib ada sifat mujahadah. Apa tu mujahadah? Mujahadah ialah bersungguh-sungguh. Orang Islam kena ada perangai sungguh-sungguh. Dia tak boleh orang Islam kena ada perangai sungguh-sungguh ni kena ada ke setiap orang. Bukan setiap keluarga wakil seorang, tak. Setiap orang Islam daripada kecil, para ibu bapa kena terap awal-awal lagi tentang perkataan mujahadah. Tuan-tuan, orang pergi berjihad. Jihad antara salah satu mujahadah. Orang pergi berjihad. Sebab apa jihad itu sesuatu yang besar? Jihad sesuatu yang besar kerana apa? Kesungguhan dia untuk mempertahankan agama dan berkorban nyawa dia. Kesungguhan dia tu. Perkataan jahada yujahidu jihadun. Dalam tasrif Arab ni, bahasa Arab, jahada yujahidu jihadun. Jahada tu sungguh-sungguh. Asal perkataan jihad daripada perkataan sungguh-sungguh. Akhirnya jadi jihad tuan-tuan. Bukan jahat tapi jihad. Tuan-tuan, maka bab mujahadah ini orang Islam kena perangai sungguh-sungguh. Ibadah sungguh-sungguh, buat kerja sungguh-sungguh.
Masalah tuan-tuan, ibadah pun tak sungguh-sungguh, kerja lagi tak sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh apa? Makan. Makan sungguh-sungguh. Bubuh pi banyak mana pun makan. Ui, dia makan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia makan. Dia lantak betul-betul. Tuan-tuan, sebab itu dalam orang Islam kena ada terapan diri dia bab tentang sungguh-sungguh ni. Saya saja bawa pagi ni sebab apa tuan-tuan? Sebab nak menjadikan kita dalam apa jua bidang kita ceburi mesti ada kesungguhan. Tapi orang Islam keseluruhannya menceburi satu bidang yang sama. Semua orang menceburi satu bidang yang sama. Dia tak boleh lari, dia tak boleh kata ni bukan bidang saya. Kalau orang tengah duduk tukang kat luar, dia tengah buat satu meja macam ni ke, kita duduk tepi, kita tengok ada ni apa, cekak pinggang kat belakang lagu tu. Kita tengok dia buat. Tukang kayu kata, "Mailah buat sekali." Saya kata, "Yang ni bukan saya punya bidang. Saya tak tahu nak buat kayu-kayu ni mah. Lagi kau tuan suruh saya buat, saya lagi tak jadi meja. Jadi peti ais lagi. Saya tak boleh nak buat, bukan bidang saya." Mai seorang lagi pula tengah duk komen kereta. Kita pergi tengok kereta dia duk komen. Kereta kita rosak, kita panggil dia main. Komen dia apa? Panggil buat apa? Buat sendiri lah. Kita kata dekat dia, "Saya ni bukan saya punya kerja, saya tak tahu. Rosak tak mana, apa sebab tak boleh start, saya pun tak tahu, tolong cek kan. Sebab bukan bidang saya." Tuan-tuan, tapi satu bidang yang orang Islam semua kena ceburi bidang tu. Bidang apa? Bidang ibadah. Bidang ibadah, tuan-tuan tak boleh kata ni bukan bidang saya. Tak boleh kata lagu tu. Dalam bab baca Quran, boleh kata ke? Ni bukan bidang saya. Tak boleh. Semua orang wajib belajar. Semua orang wajib tahu. Dalam bab semayang, ada orang boleh angkat tangan tak? Saya tak, ini bukan bidang saya tak kerti semayang. Boleh lagu tu? Tak boleh. Semua orang Islam kena tahu semayang. Dalam bab jadi imam, bolehkah kita angkat tangan? Saya minta maaf, saya tak boleh jadi imam. Bukan bidang saya. Masa COVID-19, PKP yang pertama, semua jadi imam di rumah sembahyang tarawih. Bukan bidang kita. Jadi imam tak? Jadi imam semua di rumah. Sebab tu tahun ni alhamdulillah insya-Allah kalau kata jadilah sembahyang tarawih tahun ni di masjid. Tuan-tuan, imam pilihan kita banyak. Pilihan kita imam ada banyak. Kita buat rotation boleh kat Pantai Jorjok. Apa ni? Kita buat rotation boleh. Hari ni orang ni rumah ni jadi imam, esok rumah ni sebab apa? Semua jadi imam tahun lepas. Dah dapat praktikal. Praktikal sebulan tau, bukan praktikal sehari. Siap dengan sembahyang raya ambil package sekali. Yang pegang tongkat, yang pegang penyapu, yang pegang kayu mok. Tahun lepas ingat tak? Khutbah sekali dengan khutbah raya sekali, package praktikal siap. Tahun ni alhamdulillah selamat semua. Maknanya apa tuan-tuan? Bukan saya melawak sungguh-sungguh ni, saya kata tuan-tuan, Allah Taala ajak kita tahun lepas untuk persediaan untuk hari-hari mendatang. Maknanya apa tuan-tuan? Hari ni kita angkat tangan tu, saya bukan bidang saya, tetapi tuan-tuan sebenarnya semua orang dah menceburi bidang ni dan ia adalah merupakan satu kewajipan. Wajib kena tahu. Baik, insya-Allah sambung tuan-tuan tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina wa lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad dalam membela agama kami, maka pasti akan kami tunjukkan mereka itu akan jalan kami, dan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Ta'ala terangkan bahawa orang berjihad dan membela agama, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Allah tunjuk jalan dekat dia. Ayat ni signifikan dia apa tuan-tuan? Dia nak menunjukkan bahawa siapa-siapa saja buat apa bidang sekalipun, kalau dia ada sifat sungguh-sungguh, dia ada sifat sungguh-sungguh nak buat, don't worry, Allah pasti bagi jalan dekat dia. Dia akan nampak jalan yang orang lain tak nampak. Dia buat pergi bidang apa pun, ni janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dia buat benda tu bersungguh-sungguh dia buat, insya-Allah ada jalan untuk dia. Tapi kalau buat sekerat jalan, angkat tangan belah,
tuan-tuan, memang dia akan nampak jalan buntu semua. Jalan buntu semua. Tuan-tuan yang merahmati Allah sekalian, hadis yang pertama yang saya nak bawa pada pagi ini, sampai pukul berapa minit? Sampai cerah, sampai lagi saya tak nampak cerah. Ni cermin gelap, saya nampak gelap ni. Jadi lagi tak cerah cermin ni, lagi tu kita tak berhenti. Boleh tak? Masjid Bayan Baru, libur cermin gelap, mula-mula saya mengajar dulu kuliah subuh. Saya memang tak tengok jam. Saya kata kalau cerah kita berhenti. Tuan-tuan, sampai ke sudah tak nampak cerah. Sebab dia ke cermin gelap mula-mula dulu. Tu saya kata, tuan-tuan, kali pertama, kali kedua pipi tu saya tak boleh jadi. Saya sebut kata, cermin gelap tuan, cermin gelap ni saya tak apa nak, tak nampak cerah dah. Tak tahu tuan, kebetulan Allah Ta'ala punya kuasa kot, lepas selang kat 6 bulan kot, dia pun dapat peruntukan apa lah, tukar cermin, cerah, cerah Alhamdulillah, baru nampak luar. Baik tuan-tuan, tuan-tuan masjid tak apa nampak luar macam ni. Yang ni dia kan jauh nampak, jauh kat luar tak nampak dia punya gelap ke cerah. Baik, sambung. Nabi SAW bersabda, satu hadis yang pertama. Abang Din, kita bawa dekat sini kitab hadis boleh kah? Ataupun nak tukar lagi? Nanti kita bincang kemudian. Bulan depan dah nak puasa orang. Okey, kita bincang lagi. Hadis yang pertama tuan-tuan, dalam bab mujahadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perasan tak perasan? Bila hadis Nabi mesti bermula dengan an. Kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak tanya tuan-tuan, Abu Hurairah nama dia Abu ke Abi? Abu Hurairah ke Abi Hurairah? Abu ke Abi? Abu Hurairah. Saya baca balik hadis ni, tuan-tuan dengar elok. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pasti baca Abi. Pasal an, betul. An. Sebab apa an? Cantik mami. Alamak baguslah. Ada huruf, ada orang belajar Arab, alhamdulillah. An sebab huruf jar, betul. Dia duduk di depan, bila lepas tu dia mesti baris bawah. Tuan-tuan, benda ni bukan berlaku dalam hadis. Semua jenis perkataan kalau ada lagu tu di depan dia, dan beberapa perkataan lain akan menyebabkan baris di bawah. Sebab tu dibaca dengan Abi, dia tak baca Abu. Jangan duk bercari pula Abu Hurairah dengan Abi Hurairah orang lain-lain kot. Tak, orang yang sama. Cumanya perbezaan dia sebab dia masuk perkataan tu menyebabkan dia berbaris di bawah. Saya cerita apa sebab apa? Kalau kita mengaji hadis ke, mengaji tafsir ke, pendekatan saya adalah pendekatan bahasa. Supaya tuan-tuan nampak, sebab betul jumpa dalam Quran banyak kali. Jumpa dalam Quran banyak kali duk jumpa. Dalam tafsir kalau belajar mengaji di Jelutong tu, semua pegang Quran wakaf ni semua pegang. Pasal apa? Sebab dia tengok balik perkataan-perkataan tu, satu-satu tengok balik. Dia tengok balik, kita pi, pasal apa perkataan lagu ni? Apa tanda-tanda ramai? Apa tanda-tanda satu? Apa tanda-tanda dua? Apa tanda-tanda dia ni adalah perkataan tunggal? Macam nak kenal tunggal? Macam mana nak kenal satu? Macam mana nak kenal dua? Tuan-tuan, kita tengok. Sebab Quran adalah bahasa yang paling genuine sekali. Nak belajar bahasa Arab, belajar Quran. Dari Quran akan dapat semua. Sebab apa tuan-tuan? Kalau belajar di Mesir, bahasa Mesir, logat pun logat Mesir. Belajar dari Lubnan, bahasa Arab, tapi dia punya dialek dia dialek Lubnan. Belajar bahasa di Syria, dia punya bahasa akan jadi bahasa logat Syria. Tapi tuan-tuan, belajar kalau daripada orang Syria ke, orang Malaysia ke, orang Vietnam ke, belajar bahasa Arab, tapi mai dari Quran, confirm, genuine. Dia tak ada lagi masuk apa dah. Dia memang ketulinan dia, ketulinan bahasa Fusha. Bahasa yang paling tulen sekali mai daripada Quran. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sebab apa anhu? Radhiyallahu anhu, diredakan Allah kepadanya. Anhu. Tuan-tuan, ada tuan-tuan akan jumpa anhuma, tuan-tuan akan jumpa anhum. Pasal apa baca anhuma, pasal apa baca anhu, pasal baca anha. Ada sebab-sebab dia.
Hari ni insya-Allah kita tak usah masuk lagi pening kepala. Tuan-tuan, nanti hari lain kita cerita bab tu. Saya abang lagu tu anhu ini sebab sahabat tu seorang je. Abu Hurairah saja sahabat dia. Abu Hurairah saja sahabat Nabi. Kalau ada bin kat belakang. Contohnya Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia tak baca radhiyallahu anhu, tapi dia baca radhiyallahu anhuma. Why? Apa pasal? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Why? Ya, betul. Sebab pak dengan anak dua-dua orang sekali adalah sahabat Nabi. Kalaulah bapa anak tu tiga-tiga sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Baik tuan-tuan. Tapi kalau jumpa jangan ada buat pelik pula. Awak ni salah hai. Dia mesti anhu semua. Bukan. Dia disebabkan kerana bilangan sahabat dalam nama-nama tu ada bilangan sahabat yang jadi sahabat Nabi. Kalau bapa tak masuk Islam, maka sahabat Nabi seorang saja. Kalau bapa tak masuk Islam, sahabat Nabi tu seorang saja tuan-tuan. Yang nama yang riwayat hadis tu saja. Baik, sambung balik. Inna Allah Ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini hadis kursi. Rasulullah SAW bersabda tentang hadis kursi, iaitulah qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa-siapa yang memusuhi kekasihku, siapa-siapa bermusuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliyan itu ialah Rasulullah, dan para ulama hadis kata apa? Bukan setakat ianya merupakan Rasulullah, tetapi ia merangkumi juga semua para wali Allah, wakil-wakil yang mengangkat nama Allah di muka bumi ini. Siapa saja yang mengasihi Allah, yang angkat nama Allah, yang angkat agama Allah, berjuang untuk agama Allah, dia dikira sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq. Maka aku izinkan bagi dia, aku istiharkan pada dia perang. Allah isytihar perang pada orang yang lawan orang-orang yang buat kerja agama. Ayat ni tuan-tuan, ayat yang boleh angkat bulu roma. Yang perang dengan kita tu bukan orang, tapi yang perang kita tu, yang isytihar perang tu adalah Allah Rabbul Jalil. Allah isytiharkan perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa lagi? Dan tidaklah seseorang hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang amat aku sukai dan aku cintai, lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan padanya. Allah suka kepada hamba-hamba yang buat lebih daripada apa yang diwajibkan ke atas kita. Wajib solat fardu, tapi hamba Allah ni tuan-tuan, bukan takat fardu dia buat, sunat pun dia jalan, dia buat sunat juga. Dia buat pula bangun di tengah malam untuk merintih dan merayu kepada Allah. Dia bangun setiap kali duha, dia akan berhenti untuk solat. Walaupun perkara itu sunat, dia tambah untuk menambahkan lagi ibadah kepada Allah. Maka orang sebegini tuan-tuan, Allah suka pada dia, Allah sayang pada dia, Allah cinta kepada dia tuan-tuan. Kemudiannya, seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa? وَمَا يَذَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. Aku mencinta, dan tidaklah seseorang hamba aku itu mendekatkan dia padaku dan melakukan hal-hal yang sunat sehingga akhirnya aku mencintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mula cinta pada orang yang buat perkara sunat. Dia puasa tuan-tuan, dia buat amal ibadah, dia bersedekah tiap-tiap pagi. Dia bersedekah bukan hari Jumaat saja. Dulu amalan orang lama-lama dia sedekah hari Jumaat. Tuan-tuan, kita sebenarnya menambahkan lagi daripada amalan-amalan itu
Iaitulah sebenarnya amalan sedekah dia tak kira time. No time, tidak ada masa spesifik, tak ada. Dia boleh dibuat bila-bila masa. Teringat sedekah. Tambah sekarang ni di zaman yang hebat, zaman semua pakai online banking. Online banking tuan-tuan. Saya ada di masjid Syekh Yusof tu ada senarai. Dia punya kan ni kan online banking, kita boleh tengok hari-hari kita punya akaun. Dia tengok hari-hari akaun masjid tuan-tuan. Anytime. Setiap hari, pendahari dia akan monitor akaun tu. Tuan-tuan, dalam tu amat menghairankan. Allah Ta'ala campuarkan petunjuk yang paling besar pada hamba-hamba Allah ni. Orang yang sama setiap hari dah 2 tahun dah tuan-tuan. 2 tahun dah. Sampai ke hari ni tak tahu siapa dia orang tu, tapi nama naik lah. Nama dia naik. Ikut banking dia naik nama kita. Tapi tak tahu orang tu siapa. Dan kita pun tak nak pergi cari siapa orang ni. Tuan-tuan, 2 tahun dah. Dia duk bank in tiap-tiap pagi, duk ada 27 orang. Memang orang-orang ni orang yang sama. Hak orang lain tu adalah hari ni bubuh, lusa bubuh. Tapi tuan-tuan, memang orang-orang tu memang ada bubuh. Adalah tiap minggu tu ada nama-nama mereka. Yang ni tuan-tuan 27 orang ni hari-hari masuk. Bukan banyak, RM5. Tapi time dia sama. Time pukul 8.30 pagi sampai pukul 10 pagi. Timing dia 8.30 sampai pukul 10. Saya suruh pendahari buat kajian sikit, suruh kaji sikit, suruh buat data sikit, analisis sikit. Ni depa ni duk banking ni pukul berapa ni? Tuan-tuan, dia in between 8.30 sampai pukul 10 pagi. Tiap-tiap pagi dia akan banking. Banking pula tuan-tuan, RM5, RM10, hari 25 hari bulan, ataupun gaji kerajaan ada yang boleh 50. Maknanya tuan-tuan, di kalangan mereka ni ada orang kerja kerajaan. Boleh tahu pada 25 hari bulan tu gaji. Dia boleh RM50, ada lagi bubuh RM1, RM2. Ini kan bank RM1 boleh bubuh. RM1 boleh bubuh. Tuan-tuan, walaupun RM1 dia bagi 10 masjid, agak-agak berapa? Dia dah atok dalam favorite account dia tu, dah ada siap dah. Dia klik ya pak, tuan. Dia boleh bagi lagu tu. Online banking. Anda tak perlu ke mana-mana, duduk di rumah saja boleh bersedekah. Tuan-tuan, amalan itu kalau dibuat setiap hari 2 tahun lama dia tuan-tuan, Allah tak sayang kat dia ke? Allah tak suka dekat dia ke? Bukan duit tu nilai dia, tapi tuan-tuan adalah merupakan jihad dan mujahadah dia, kesungguhan dia untuk buat. Tuan-tuan, seterusnya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Rawahul Bukhari. Sekiranya maka apabila aku telah mencintainya, akulah yang sebagai telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Allahu Akbar. Maknanya apa tuan-tuan? Telinga dia tu pun Allah Ta'ala bagi dia kawalan dekat dia. Dia nak dengar satu yang tak elok, Allah Ta'ala akan tapih dekat dia. Wahai hamba-Ku yang Ku kasihi, jangan. Ada, Allah Ta'ala akan bagi dia tapisan dekat dia. Dan akulah merupakan mata bagi dia. Akulah mata yang akan ia gunakan untuk melihat. Dia nak tengok apa pun, dia akan dapat tapisan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tahu benda ni tak boleh tengok, benda ni boleh tengok tuan-tuan, dia akan dapat tapisan ini. Dan seterusnya, akulah tangannya yang ia gunakan untuk mengambil, dan akulah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Andai kata ia meminta sesuatu padaku, pastilah ku beri, dan andai kata memohon perlindungan padaku, pasti aku akan melindunginya. Allahu Akbar tuan-tuan. Hadis ni nak menunjukkan kata apa? Orang yang bersungguh-sungguh dalam urusan dia dengan Allah, dia nak jadikan hidup dia, pengabdian dia kepada Allah, don't worry, Allah pasti duduk dengan dia, Allah bersama dengan dia. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita tuan-tuan. Orang yang bersungguh-sungguh, janji ada kesungguhan untuk mempertahankan agama Allah
meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang tunggal, yang esa, hanya senya kepadanya kita menyembah dan kita meminta pertolongan, tuan-tuan. InsyaAllah, moga-moga pertemuan kita ni ada hikmah dan ada keberkatan. Nampak menyesat kan? Rasa menyesat sangat kan? Tapi nampaknya ada cerah. Tuan-tuan, InsyaAllah tuan-tuan, nanti sekali lagi kalau kita main, kita jumpa kan? Ni muqaddimah, sebagai muqaddimah punya kuliah. InsyaAllah tuan-tuan, lagi sekali bulan depan rasa sempat lagi kot Abang Din sebelum puasa. Dah nak puasa kan? 14 bulan puasa. 14 bulan puasa kan? Dah masuk kan? Sempat lagi Abang Din. Okey, sempat lagi untuk kita sekali lagi kuliah. Boleh Abang Din? Sekali lagi kuliah. Kita akan nak guna apa? Tafsir ke, hadis ke? Abang Din, nantilah saya bincang dengan Abang Din balik lah. Nak bagai nak guna apa? Tuan-tuan nak mengaji kitab apa? Nak kitab hadis ke? Nak kitab tafsir ke? Tapi tafsir ni tak sesuai waktu pagi, sebabnya masa tu tak berapa panjang kan? Duk sekerat-sekerat tu pun mau stop. Tuan-tuan diserot ni. Tak apa nanti Abang Din, kita fikir lain lah. Kalau nak pakai kitab hadis ada dua. Satu Riyadhus Salihin, satu lagi Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Dua tu kitab. InsyaAllah kita bincang kemudian tuan-tuan. Moga-moga kerahmatan Allah bersama dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.